Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan pada korang semua sebab korang memang bagi support untuk Cengkeh Channel. Akak doakan agar kita dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. So, akak nak jelaskan kat sini bahawasanya akak akan buat untuk 3 episod dalam satu konten untuk habiskan story pasal kemaruk. So hari ni akak akan habiskan untuk episod 6, 7 dan 8. Kalau korang nak dengar, jom bersama dengan akak. Dari Huzdaifah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak akan kalian temukan suatu zaman di mana pada zaman tersebut tiada sesuatu pun yang lebih sulit daripada 3 perkara, iaitu wang dirham yang halal, atau saudara yang setia, atau sunnah yang diamalkan. Hadis riwayat Tabrani. Sementara di masjid, Akib dia bersila bertentangan dengan Rashid dalam masjid. Masa tu memang penghulu Sudin dia on the way dah nak pergi ke masjid. Tapi dalam situasi tu jugalah, sebelum ni akak dah beritahu kan, Akib dia berjumpa dengan Rashid dalam masjid. Dalam cahaya malap pelita dekat masjid tu dapat dilihat bahawa Rashid ni berkelakuan agak pelik korang. Dia seolah macam dah jadi orang lain, orang yang bodoh dengar cakap macam tu je. Akib dia bercakap dengan Rashid dalam nada yang sangat perlahan. Dia cuma dengar dan angguk je si Rashid ni. Beberapa minit kemudian Akib hilang dari pandangan. Rashid dia pun bingkah bangun. Lepas tu dia keluar daripada masjid dalam keadaan dia diam, membisu. Dia terus tinggalkan perkarangan masjid tu. Masa dia keluar dari masjid, dia ada bertembung dengan penghulu Sudin dan Ipin yang memang on the way pergi ke masjid. Rashid, kau nak ke mana? Tegur penghulu Sudin. Tapi kan Rashid ni dia hanya diam je, membisu je. Dia teruskan juga bertapak tanpa sebarang kata pun. Dia tak balas pun pada sapaan penghulu. Oi Rashid, kau dengar ke tak tu? Tanya Ipin. Rashid dia terus juga berlalu. Dia masuk dekat kawasan semak yang berhampiran. Kenapa pelik betul perangai Rashid tu? Dia nak ke mana? Mari kita ikut dia. Arah penghulu Sudin pada yang lain. Mereka ni diekori Rashid dalam jarak yang agak rapat. Dia ekori kononnya dalam keadaan senyap-senyap. Lepas tu Rashid dia tak sedari kehadiran mereka. Tiba-tiba Rashid ni dia berhenti. Dia kerlingkanlah sedikit. Mata dia tu seolah-olah macam dia perasan dia sedang diekori. Dengan menggunakan bahasa isyarat, penghulu Sudin diarahkan pada Ipin supaya bersembunyi sekejap. Tunggu sehingga Rashid tu melangkah balik ke depan. Tiba-tiba ada satu hembusan angin yang kuat menerjah penghulu Sudin dengan Ipin. Mereka terpaksa tutup sikit mata mereka sebab angin tu memang betul-betul menghembus dia terus ke arah muka dia. Memang terasa dekat mata mereka ni. Masa tu dalam keadaan seketika lah angin tu berhenti. Memang sekejap je, memang pelik. Mereka ni terkejut. Lepas tu dia dah tak sedar bahawasanya Rashid pada waktu dah tak ada dah kat situ. Ke mana pula si Rashid ni? Mereka berdua keluar dari tempat bersembunyi tu. Pelik sungguh. Kedua mereka ni tak faham apa yang berlaku, ke mana perginya Rashid, kenapa pelik sangat kelakuan Rashid dan bermacam-macam perkara bermain dalam fikiran mereka. Penghulu Sudin dia bagi isyarat untuk mereka tu patah balik pergi ke masjid. Kita tunggu di masjid sampai subuh. Belia-belia pasti akan berkumpul dekat masjid juga. Aku nak jumpa mereka sebelum mereka bersurat, kata penghulu Sudin. Ipin dia angguk-angguk, dia faham je lah. Siang tu memang gempar lah. Rashid dah lesak. Dia pula jadi buah mulut seluruh penduduk kampung. Macam mana belia sekental Rashid tu boleh hilang
hilang pula dalam keadaan dia berjalan seolah-olah berjalan dalam tidur. Dekat serambi rumah Shidi, masa tu kelihatan Shidi dengan Kemat ni sedang berbincang tau, mengenai hal kehilangan Rashid. Dah jadi pula satu kes lagi. Aku macam tak percayalah. Biar betul apa yang Pak Sudin cakap tu. Kalau betul, kenapa Rashid? Kata Sidi yang masa tu dia tengah berfikir. Sabar, jangan buat andaian. Kau tak ingat lagi ke pesan Pak Sudin sebelum bersurai tadi? Dia kata ada sesuatu yang lain terjadi. Sebab dari gaya Rashid hilang, dia macam seolah-olah terpukau. Kau kan tahu kan? Kata Kemat pada kawan dia tu. Jadi dia angguk seolah-olahnya macam faham lah. Suka atau tak, kita kena siasat kawan baik kita tu. Balas Sidi. Kita ni berborak je. Jomlah kita pergi ke rumah Aziz. Kita pergi ke rumah Amin. Rasanya tengah hari ni ada majlis pengkebumian ni. Nanti terlewat pula kita. Kata Kemat. Jap. Tunggu kejap. Aku nak mandi. Badan aku memang dah berlengas. Jawab Sidi. Kalau macam tu, aku pun nak balik jugalah. Badan aku pun dah memang semacam dah bau. Kejap lagi aku datang balik. Kemas dia terus. Dia tak ambil masa yang lama. Dia bingkas bangun. Lepas tu dia turun daripada rumah tu. Lepas tu dia balik ke rumah dia. Macam tu. Dia nak mandi kan. Okey, akak sambung part penghulu Sudin dekat rumah dia. Penghulu Sudin ni dia termenung di atas kerusi malas dekat rumah dia. Dia termenung jauh sangat kali ni. Dia memikirkan sesuatu. Sambil dia berfikir, dia bermonolog dengan diri dia sendiri. Kenapalah Rashid boleh hilang? Kemanalah Rashid pergi? Aku rasa benda ni ada kena-mengena dengan kejadian lelaki bangsat tu. Tapi Rashid kata dia dan kumpulan dia berlawan dengan lelaki tu. Macam mana pula pada masa yang sama masih ada lagi anak gadis yang dibunuh? Pusing betul lah. Pelik betul rasa. Penghulu Sudin tu dia bermonolog sendirian. Apalah yang berlaku sebenarnya? Aku pun memang tak faham. Tiba-tiba dia dikejutkan dari lamunan dia bila isteri dia datang menyapa. Abang duk fikir apa tu? Tanya Mak Limah sambil tu dia hulurkan secawan kopi kepada penghulu Sudin. Penghulu Sudin dia tegakkan badan dia. Lepas tu dia capai kopi tu. Abang gagal Limah. Tu je yang dia ucapkan. Abang betul-betul gagal. Macam lemah tau. Kenapa abang cakap macam tu? Bukan salah abang pun. Perkara masih belum selesai lagi bang. Kata Mak Limah, dia nak bagi semangat kepada penghulu Sudin. Tapi penghulu Sudin ni dia tetap juga menyalahkan diri dia. Dia diamkan diri dia. Dihirupkan kopi panas tu tanpa bersemangat. Awak tak faham. Awak tahu tak keadaan kampung kita ni sekarang? Apa yang berlaku ni seperti tak ada siapa pun yang mampu nak lawan. Inilah masalahnya bila menuntut ilmu sesat. Ikut je telunjuk setan tanpa sedar kuasa yang lebih besar dari Allah Subhanahu Taala. Luah penghulu Sudin. Digeram, kesal, sedih, semua bercampur. Abang kata ilmu sesat. Abang rasa benda ni ada kaitan dengan ilmu sesat. Penghulu Sudin diangguk perlahan-lahan, tak bertenaga. Abang yakin ini adalah ilmu sesat. Cara pembunuhan selain dari pembunuhan arwah tompang sama je. Dan mangsa yang umur dia pun lebih kurang sama je. Seolah-olah macam satu tuntutan tau untuk memenuhi syarat. Abang yakin macam tu? Mana abang tahu? Tanya Limah. Abang buat andaian saja. Dari pengalaman abang macam itulah kebiasaannya. Cuma syarat-syarat tu berubah mengikut apa ilmu yang dia pelajari. Lebih kuat sesuatu ilmu tu, lebih rumit syarat yang dituntut. Apa yang berlaku pada kampung kita sekarang bukanlah sesuatu yang biasa. Maknanya ilmu yang dituntut juga bukan calang-calang yang Mak Limah terkamam bila dengar
letiran daripada suami dia tu. Suami dia cuba terangkan kepada dia, maksud abang lepas ni akan ada lagi pembunuhan. Itulah yang merungsingkan abang sekarang ni, jawab penghulu Sudin. Dia terus menghabiskan kopi dia. Lepas tu dia bangun. Awak capaikan baju saya nak ke majlis pengkebumian. Kalau saya lewat, awak kunci semua pintu dengan tingkap. Mak Limah dia masuk dalam rumah. Lepas tu dia keluar. Lepas tu dia bagikan apa yang diminta oleh penghulu Sudin, kemeja lengan pendek lah. Abang hati-hati ya, kata Mak Limah kepada penghulu Sudin. Penghulu Sudin dia angguk je. Awak doakan supaya perkara ni cepat selesai. Saya dah buntulah, dah tak tahu nak buat apa sekarang, kata penghulu Sudin. Mak Limah dia angguk-angguk. Dia faham. Sementara tu balik semula di part Sidi dengan Kemat. Sidi, dah siap ke belum? Kemat berteriak kat depan rumah Sidi. Kejap. Aku tengah pakai baju. Hish, aku dah siap dah. Kau baru nak pakai baju, balas Kemat. Kemat dia terus naik ke serambi rumah. Lepas tu dia tak bercadang pun nak tunggu lama. Tapi disebabkan Sidi tak siap lagi, dia terpaksalah naik ke rumah tu sekejap. Aku tunggu kat depan, cepatlah sikit. Yelah, jawab Sidi. Baru je dia nak duduk dah ambil pot ni, ada pula orang bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hoi Rashid, mana kau pergi? Naik. Ada benda aku nak tanya kau ni. Naik cepat. Rashid dia terus naik ke rumah. Lepas tu dia bersila dekat sebelah Kemat. Muka dia memang macam hilang punca tau. Macam tak tahu apa tau. Kau pergi mana malam tadi? Semua orang kecoh pasal kau. Aku... Hoi Rashid, tiba-tiba kau muncul. Mana kau pergi malam tadi? Sidi pula muncul dekat depan pintu. Aku sekali lagi Rashid ni dia macam tak tahu pun apa yang nak dijawab. Dia blur. Aku kenapa dengan kau ni? Lain betul cara kau. Biasanya kau tak macam ni lah, kata Kemat. Aku sebenarnya tak tahu apa yang terjadi. Semalam aku ada jumpa seseorang dekat masjid. Orang tu adalah orang yang diceritakan oleh Sueb. Nama dia Akib. Lepas tu aku dah tak sedar apa yang terjadi. Baru kejap ni aku terjaga. Tahu-tahu je aku dah di rumah Pak Hamid. Betul-betul dekat sebelah busut yang besar tu. Korang perasan tak? Ada busut besar kat rumah Pak Hamid tu. Memang kat situlah aku duduk. Apa kau buat kat situ? Aku tahu mana busuk besar tu. Kau tak payah cakap lah, kata Sidi. Entahlah Sidi, aku tak ingat apa-apa lah. Kan aku dah cakap aku tak ingat apa-apa. Tak boleh jadi ni. Kami nak ke majlis pengkebumian. Pak Sudin ni mestinya dah ada kat sana, kata Sidi. Pengkebumian siapa? Tanya Rashid. Lupa pula. Kau tak ada semalam, kata Kemat. Lepas tu dia pun ceritakanlah apa yang mereka lalui pada malam tu dan kejadian yang menimpa adik Aziz dan anak Amin. Rashid dia tundukkan kepala dia. Air mata dia berjuraian laju. Lelaki berbaju hitam tu semakin melampau sehingga 2 kematian pada satu malam dan kumpulan belia tu dipermain-mainkan, diperbodoh-bodohkan. Ini sesuatu yang tak boleh diterima. Takkan tak ada cara sekalipun untuk mereka tumpaskan lelaki tu. Ya Allah, apa yang patut kami buat? Kau tunjukkanlah pada kami, ya Allah. Apa yang patut kami buat, ya Allah? Sabar ya Rashid. Mari kita ke sana, kata Sidi. Mereka terus bangun dan mula berangsur pergi ke rumah yang ingin dituju. Semasa mereka bertiga dalam perjalanan, mereka melintasi kawasan perkuburan. Rashid dia terperasan tahu ada seseorang sedang berdiri memandang mereka dari jarak yang jauh. Dia perhatikan siapa lelaki tu. Pada masa tu, Kemat dengan Sidi dia masih tak perasan dengan apa yang dilihat oleh Rashid. Bila diamati betul-betul, lelaki tu diangkat tangan pada Rashid. Lepas tu dia lemparkan senyuman.
itulah lelaki yang aku jumpa malam tadi. Itu Akib. Dia bermonolog, tak ada lagi didengari oleh kawan dia. Kau cakap apa ni? Kau cakap apa ni Rashid? Dalam monolog pun kawan dia dapat juga kesan dia punya monolog. Tanya kemat pada Rashid masa tu. Kau cakap apa ni? Tu, kau nampak lelaki kat kubur tu? Itulah lelaki yang aku jumpa kat masjid. Itu Akib. Itulah Akib yang aku maksudkan. Itulah dia. Kemat dengan Syedi, dia pandang ke arah yang ditunjukkan oleh Rashid. Ya, ada seorang lelaki sedang angkat tangan dan tersenyum ke arah mereka. Kamu berdua tunggu dekat sini. Aku nak kejar dia. Apa yang terjadi dekat aku malam tadi, dia tahu jawapannya, kata Rashid. Lepas tu tanpa fikir panjang, Rashid pun terus dia berlari ke arah Akib. Dia nak kejar Akib. Rashid, tunggu. Jangan pergi sorang-sorang, pekik Kemat, kata Syedi, supaya mereka berdua tu mengekori Rashid dari belakang. Mereka tak nak lagi kehilangan pandangan ke arah Rashid kali ni tau. Tok, Rashid, Kemat dan Syedi dalam keadaan tercungap-cungap. Dia panggilkan Tok. Dia orang kan berlari tadi. Dia pergi nak dapatkan penghulu Sudin. Masa tu penghulu Sudin tengah berbual dengan Imam Halim. Semua mata yang ada dekat perkarangan rumah Aziz tu tertumpu ke arah Aziz. Semua orang masih menyangka yang dia masih hilang. Rashid, bila kau muncul? Tanya penghulu Sudin. Rashid dia membongkok sikit sambil dia pegang lutut dia. Dia angkat tangan sebagai isyarat untuk dia lepaskan lelah dia sekejap. Kamu bertiga ni dah kenapa? Tanya Imam Halim. Bagi kami cool dulu Tok. Bagi kami cool dulu Imam. Kami nampak lelaki yang Sueb cerita tu tadi. Kami nampak dekat tanah perkuburan tu. Jelas Syedi. Penghulu Sudin dengan Imam dia memandang sesama sendiri. Orang kampung yang ada kat situ mulalah datang semua pakat berkerumun dekat mereka. Maksud kamu lelaki bernama Akib? Tanya Imam Halim. Mereka tiga angguk sama-sama, together mengangguk-angguk. Nanti dulu. Soalan aku kau tak jawab lagi Rashid. Tanya penghulu Sudin. Oh ya, begini ceritanya. Rashid diceritakan apa yang terjadi kepada dia masa dia dekat masjid tu. Dia juga ceritakan macam mana Akib tu menghampiri dia kat situ. Siapa sebenarnya Akib ni? Pelik betul. Dia tak bunuh anak-anak Sueb. Dia tak bunuh kamu. Tapi dia pukau kamu untuk apa? Dengan masalah lelaki berbaju hitam tu. Nak tambah lagi satu masalah Akib pula. Pada mulanya bila Sueb ceritakan kepada aku perihal Akib ni, aku anggap lelaki berbaju hitam itu adalah Akib. Sama. Orang yang sama. Tapi bila kau pula yang bercerita, aku dah rasa Akib dan lelaki berbaju hitam ni adalah orang yang berlainan. Mereka semua angguk setuju. Tetapi Din, persoalannya sekarang ni, siapa Akib? Tanya Imam Halim. Betul juga tu. Masa kamu terjumpa dia tadi, kamu tak kejar ke? Tanya penghulu Sudin. Kejar Tok. Ni yang mengah lagi ni Tok. Kejarkan dia lah ni. Tapi sekejap je dia dah hilang. Saya rasa dia ni bukan calang-calang orang Tok. Jawab Kemat. Penghulu Sudin dia diamkan diri sebagai seorang penghulu. Sudah menjadi tanggungjawab dia lah untuk fikirkan masalah penduduk kampung di bawah jagaan dia. Lupa saya nak bagi tahu Tok. Sebelum saya tak sedarkan diri semalam, masa Akib tu muncul dekat masjid, dia ada bagi tahu dia kawan. Dari ayat dia tu saya tak rasa dia macam musuh kita Tok. Oh macam tu. Tapi kalau dia kawan, kenapa pula dia nak pukau kau? Tanya penghulu Sudin kepada Rashid. Tapi Rashid dia tak dia apa-apakan Tok. Kemat dia membalas tau.
Ya tak ya juga. Ish, peninglah kepala aku, kata penghulu Sudin. Tiba-tiba Syuib datang menghampiri mereka. Betul tu, Tok. Anak saya pun selamat sehingga hari ni. Kalau betul lah dia lelaki berbaju hitam, mesti anak saya pun jadi mangsa, Tok, kata Syuib. Mereka semua angguk-angguk setuju dengan apa yang diperkatakan Syuib. Baiklah, aku yakin Akib tu bukan sebarang orang. Kalau ada peluang, aku nak jumpa dia. Aku nak tahu apa niat dia yang sebenar. Halim, teruskan solat hajat setiap hari selepas maghrib macam biasa. Rashid, Kemat dan Sidi pun sama juga. Teruskan berkawal seperti biasa. Penghulu Sudin memberi arahan kepada mereka. Tapi macam mana Tok nak jumpa dia? Tanya Sidi. Penghulu Sudin ni dia, yalah, terdiam lah, nak jawab macam mana kan. Akib, kalau kau dengar suara aku nak jumpa sangat kau. Kita berunding. Tiba-tiba penghulu Sudin memekik hingga memeranjatkan semua orang yang ada kat situ. Tok, janganlah pekik kat sini. Malu kami, kata Rashid. Alah, aku cuba je. Manalah tahu dia dengar kat sini. Kau diam je lah, kata penghulu Sudin membalas. Tok, suka nak beritahu. Masuk hari ni dah 2 hari lelaki berbaju hitam tu tak muncul dalam majlis pengkebumian. Tapi pembunuhan tetap juga berlaku, kata Kemat. Penghulu Sudin dia anggukkan kepala dia. Betul. Dah 2 hari lelaki tu tak muncul. Sangat pelik dan menimbulkan banyak tanda tanya. Masa tu dekat atas sebatang pokok binjai tak jauh dari orang ramai tu, ada seorang lelaki sedang memerhatikan mereka dari jauh. Tak ada siapa pun yang perasan, yang sedar kehadiran lelaki tu. Tak lama lepas tu, lelaki tu hilang dari pandangan. Pada waktu petang ni kat rumah Syuib pula. Saleha, mana Acu dengan Ica? Tanya Syuib yang sedang duduk dekat serambi rumah. Agak lama jugalah Saleha tu dia berfikir untuk menjawab pertanyaan Syuib. Tak semena-mena Saleha ni dia datang dekat serambi rumah tu dalam keadaan tergesa-gesa. Abang, Acu dengan Ica tak adalah bang. Tadi dia main dalam bilik bang. Sebab saya memang tak bagi dia keluar. Ini bila saya cari ni, abang tanya kan, memang tak ada bang. Abang, mana anak kita ni bang? Kamu ni biar betul. Takkan di dalam bilik pun boleh hilang. Syuib dia nakkan kepastian. Ya bang. Alah bang, saya takut ni bang. Anak kita tu bang. Saleha dah mula rasa nak keluarkan air mata dia tau. Syuib dia bingkas sebangun. Lepas tu dia masuk dalam rumah. Dia dengan Saleha cari kedua-dua anak kembar dia tu dekat setiap sudut rumah. Tapi malangnya mereka tak dijumpai. Abang, anak kita ni bang. Abang macam mana ni bang? Saleha dia terus juga merengit. Syuib dia dah jadi sangat cemas. Macam mana mungkin anak-anak dia tu yang sengah elok bermain dalam rumah boleh hilang tiba-tiba mereka terdengar suara budak-budak dekat belakang rumah. Saleha dia pandang kat Syuib. Lepas tu mereka pun bergegas cari dekat mana arah suara tersebut. Di belakang rumah, Pakcik jadi atuk tau. Ica dengan Acu jadi cucu-cucu. Kita main cucu-cucu nak tak? kata Ica. Pakcik dah tua, jadi atuk je lah ya. Kata Acu, lalu mereka berdua ni tertawa. Mana ada pakcik ni tua, pakcik ni muda lagi lah. Tapi bolehlah pakcik jadi atuk, kata lelaki tu. Tiba-tiba pintu dapur dibuka dengan sangat kasar, keras kan. Syuib dengan Saleha dia terpacu dekat depan pintu dapur tu. Alangkah terkejutnya mereka bila melihat anak-anak mereka ni sedang bermain dengan Akib. Acu, Ica, mari sini. Jangan dekat dengan pakcik tu, kata Saleha. Alah ibu ni, pakcik ni baik lah, kata Ica pada ibu dia. Sini ibu kata. Besar dia tu. Alah, yelah. Jom Acu. Mak ibu dah marah. Pakcik, nanti kita main lagi ya, kata Ica sambil dia berlalu pergi ke sisi Saleha. Akib
Syuib masa tu dia sedang bertinggung. Masa tu dia senyum bila dia tengok mereka berdua ni angguk-angguk. Dia lepas tu dia bangun, dia berdiri dekat hadapan Syuib dengan Saleha. Saleha lepas tu dia terus dia bertinggung, dia pelukkan anak dia, dia ciumkan anak dia tu seolah-olah macam dah bertahun tak jumpa. Akib, kau nak apa sebenarnya? Tanya Syuib. Bertenang bang, saya datang ni dengan niat baik. Jelas Akib. Adakah kau ni lelaki berbaju hitam tu? Tanya Syuib lagi. Akib disenyum. Ada perkara yang perlu kita bincangkan bang. Ini melibatkan keselamatan anak kembar abang dan kakak. Saya harap abang dan kakak akan beri peluang kepada saya untuk jelaskan perkara sebenar. Kata Akib lembut je. Saleha dengan Syuib ni disaling berpandangan sesama sendiri. Saleha dia masih lagi takut sebab kejadian yang berlaku kat kampung tu betul-betul buat dia trauma. Kakak jangan risau. Anak kembar kakak dan abang adalah kunci kepada penyelesaian masalah pembunuhan yang berlaku. Kalau kakak bagi saya peluang untuk saya jelaskan, saya tak akan menipu dan saya akan berlaku jujur. Percayalah saya kakak. Pening jadinya. Kunci. Apa maksud kau? Tanya Syuib. Saya akan ceritakan kepada abang tapi bukan di sini. Sebenarnya nyawa mereka berdua dalam bahaya sekarang ni bang. Jelas Akib. Dalam bahaya? Tanya Saleha terkejut. Serta-merta dia dakapkan anak-anak dia tu dengan lebih erat. Air mata dia mulalah dia tak dapat nak kawal. Seolah-olah ada satu ancaman yang bakal dia lalui. Macam mana aku nak percaya pada kau? Sejak kejadian yang berlaku dekat kampung ni, susah kami nak percaya kepada orang luar. Tegas Syuib. Abang Syuib, kalau saya ni pembunuh, sekarang juga saya dah bunuh mereka berdua. Abang Syuib takkan mampu lawan saya, percayalah. Akib terus memujuk. Buktikan! Syuib mencabar Akib masa tu. Akib dia tersenyum. Dia seorang yang sangat cool kalau korang tahu. Dia senyum. Tiba-tiba dia hilang dari pandangan mereka berdua. Syuib jadi cemas serta-merta tau. Sekarang abang percayakan saya? Tiba-tiba Akib berada di belakang Saleha. Tangannya pula berada di atas kepala Saleha. Macam tu. Macam ni, bukan macam tu. Saleha dengan anak-anak dia, masa tu dia sedang rakap anak-anak dia tu, dah tak bergerak, dah terkaku kat situ. Seperti patung yang tak bernyawa macam tu. Ya, aku percaya. Sekarang tolonglah lepaskan mereka. Rayu Syuib. Akib senyum. Lepas tu dia lepaskan tangan. Lepas tu dia menghilang semula. Lepas tu dia muncul balik semula berdiri dekat depan Syuib. Saleha dengan anak-anak dia bergerak macam biasa. Dia seolah-olah macam tak tahu dengan apa yang dah berlaku tadi. Hanya Syuib je yang tahu. Okey, baiklah Akib. Abang dan kakak akan dengar apa yang kamu nak ceritakan. Di mana tempat yang sesuai untuk kamu bercerita? Tanya Syuib. Abang ni dah gila ke apa? Bentak Saleha masa tu. Syuib dia pandangkan wajah Saleha. Dia bagi isyarat supaya akur je. Ikut. Inilah peluang kita. Abang kena izinkan yang saya masuk ke rumah. Kita kena bercerita di dalam rumah. Dekat sini tak sesuai. Syuib dia anggukkan kepala dia sebab dia setuju dan dia bagi lagi isyarat kepada Saleha supaya Saleha masuk dulu dalam rumah. Bila Syuib dah berada dekat pintu, dia menoleh ke arah Akib. Jemput masuk Akib. Dengan perasaan yang masih ketakutan sebenarnya. Tapi dia cuba juga untuk beranikan diri. Syuib tetap juga melemparkan senyuman walaupun agak tawa. Dia tak rasa macam keadaan dia selamat ataupun dia tak rasa nak mempercayai lah kepada Akib tu. Akib dia pun masuk ke dalam rumah. Tak jauh dari situ seorang lelaki berbaju hitam sedang memerhatikan apa yang berlaku dekat rumah Syuib. Lelaki tu berselindung di sebalik pokok rambutan. Itulah sejahat-jahat yang selama ni buat onar dekat kampung tu tahu korang. Dada lelaki tu berombak seperti menahan marah.
Sebelah tangan dia cengkamkan batang pokok sampai terkopek kulit pokok tu. Akib, dia menyeru nama Akib dalam keadaan marah. Lepas tu dia genggamkan buku 5 dia. Tiba-tiba dia tombokkan pokok tu sekuat hati. Sekuat-kuat hati. Bergegar pokok tu dengan tumbukan yang padu. Burung-burung yang ada kat atas tu pun berterbangan sebab terkejut dengan gegaran kuat tu. Di ruang tamu rumah Syuib, baiklah Akib, soalan pertama dari abang. Jawab dulu soalan ni, selepas tu Akib ceritalah nak cerita apa pun. Siapa Akib dan datang dari mana? Akib dia hirupkan air suam yang dia minta dari Saleha sebelum mereka mula berbicara. Saya adalah pengamal ilmu batin harimau tunggal, bang. Abang nampak tak puncak gunung tinggi yang jauh tu? Gunung Siong? Tanya Syuib. Ya, bang. Dari situlah saya datang. Dah bertahun-tahun saya menghuni gua di gunung tu, menghambakan diri kepada Tok Guru saya, Tok Siluman Hitam. Akib dia terdiam sekejap. Dia tutup mata dia sambil berkerut. Tiba-tiba dia terbatuk. Setiap kali dia terbatuk, dia akan kerutkan muka dia seolah-olah macam dia tu sedang menahan kesakitan. Kamu tak apa-apa ke, Kib? Tanya Syuib. Dah mula rasa risau pada Akib. Syuib dah mula rasakan Akib ni orang yang jujur. Kamu betul-betul tak apa-apa? Akib dia angkat tangan dia, dia bagi isyarat yang dia tak apa-apa. Dia hirup lagi air suam sebelum meneruskan cerita dia. Lelaki berbaju hitam tu adalah Hakim. Sambil tahan sakit kat perut ni. Hakim tu abang saya. Syuib dengan Saleha dia tersentak, terkejut. Mereka memandang antara satu sama lain. Abang? Mereka bertanya serentak. Akib diangguk je. Kalau abang, kenapalah jahat betul dia tu? Tanya Saleha dah naik marah lah. Akib dia terdiam sekejap. Ditundukkan lagi. Muka dia jelas terpapar rasa sedih, kesedihan yang amat. Kami mempunyai minat yang sama, iaitu mempelajari ilmu kebatinan. Tapi Hakim, dia dah tersesat jauh, bang. Dia dah menderhaka kepada guru saya sehingga dia sanggup jadi sesat. Syuib dan Saleha bila dia dengar dalam keadaan yang penuh ketekunan, mata mereka tu tak berkelip. Mata mereka tak berkelip. Jadi, apa kaitannya dengan peristiwa yang berlaku ni? Tanya Syuib. Akib dia terdiam sekali lagi. Lepas tu dia renung ke arah kedua-dua anak kembar Syuib. Di kepala dia bermain-main kembali ingatan dia tentang punca kejadian yang berlaku. Dia ingat lagi betapa rapatnya dia dengan abang dia. Mereka ni bagai isi dengan kuku. Abang dia lah yang selalu membela dia, memandangkan fizikal dia ni lebih kecil berbanding abang dia yang memang lebih tegap dan lebih kasar. Ni akak masuk ni part dia teringat balik semula. Flashback balik semula dia dengan abang dia. Akib dia menghayung golok dia masa dia tengah berlawan, berlatih lah. Hakim dia hilang dari pandangan. Lepas tu dia muncul balik dekat dahan pokok. Laju sikit Akib. Kalau macam ni, macam mana kau nak kalahkan aku? Hakim mengejek. Akib dia senyum. Dia senyum dengan ejekan, sambil tu dia kelingkan mata dia tepat ke arah Hakim. Lepas tu zap, dia libas. Tiba-tiba satu hayunan datang dari arah kiri Hakim dengan pantas. Masa tu Hakim dia mengelak. Rupa-rupanya yang tersenyum pada dia tu sebenarnya bayangan Akib sahaja. Akib sebenarnya dah menyelinap untuk menyerang hendap. Sedikit demi sedikit bayangan Akib hilang dari pandangan. Muslihat kau tu. Aku dah cukup faham lah Akib. Pantas lagi. Kata Hakim memeli macam tu. Akib dia terus hayunkan juga golok dia tu, tapi hanya bayangan Hakim je yang mengenai. Sampailah dia jadi mengah. Lepas tu dia dah tak boleh nak lawan dengan ketangkasan Hakim.
Kalau macam ni, sampai bila-bila pun kau takkan mampu menandingi aku, Hakim. Hal. Dia ketawa. Akib dia membongkokkan badan dia sebab dia termengah-mengah. Lepas tu dia masa tu kan diejek kan. Akib dia sedar bahawa diri dia tak sehebat Hakim. Bertahun-tahun dia cuba nak menyaingi kehebatan abang dia tu, tapi dia tetap ketinggalan sebab abang dia tu lebih terror daripada dia. Bang, kau janganlah bully aku sangat bang. Aku tahu kau lebih handal, kata Hakim sambil tu dia tersenyum. Hakim dia tergelak besar. Lepas tu dia melompat dekat sebelah Akib. Dia tepuk-tepukkan belakang Akib yang masa tu masih lagi dalam keadaan termengah-mengah, membongkok. Mari kita balik ke gua. Kau nak aku papah kau ke? Kau ni lah, kata Hakim sambil dia hulurkan tangan dia pada Akib. Akib dia tempis tangan Hakim. Lepas tu, aku boleh jalan sendirilah bang. Aku boleh lagi lah. Alah, tu pun nak marah. Aku bergurau je lah, kata Hakim. Lepas tu mereka ketawa bersama-sama. Mereka terus balik ke gua, berlalu pergi kan. Habis part Akib tu throwback ke belakang. Dia teringat ke belakang. Lepas tu dia sambungkan cerita dia kepada Syuaib. 3 bulan yang lepas, guru kami ni dah jatuh sakit. Dari umur dan keadaan dia, kami memang boleh agak bahawa umurnya memang semestinya, kepastian kami memang dah tak panjang lagi. Sakitnya tu semakin teruk. Satu hari, dia bagi kami satu amanat. Tok kena rehat banyak-banyak. Jangan banyak bergerak. Nah, minum ubat ni. Akib disuapkan air ubat yang diletakkan dalam tempurung kelapa. Disuapkan kepada tok guru dia. Hakim datang dengan membawa seikat kayu api. Lepas tu dia menghampiri mereka berdua. Macam mana keadaan Tok Akib? Ada perubahan? Bisik Hakim. Akib dia geleng-gelengkan kepala dia dengan wajah sayu. Tiba-tiba Tok Siluman Hitam dia cuba bangkit daripada perbaringan dia. Dudukkan aku, Akib. Dengan bersusah payah, Tok Siluman Hitam ni disandarkan ke dinding gua. Hakim, murid aku yang gagah perkasa. Akib, murid aku yang paling baik hatinya. Kamu berdua adalah yang terbaik yang pernah belajar dengan aku. Tok jangan banyak cakap. Nanti penyakit Tok. Tok Siluman Hitam dia angkatkan tangan supaya Akib berhenti bercakap. Nyawa Tok dah tak panjang. Tok mesti mewariskan sesuatu kepada kamu, tapi hanya seorang je yang layak untuk memilikinya. Mereka berdua tu pelik. Ada lagi yang tak belajar ya? Apakah ada lagi ilmu Tok yang masih diturunkan? Tanya Hakim, tak tahu. Tok Siluman Hitam dia angguk-angguk dalam keadaan lemah. Ilmu ni adalah ilmu yang akan memberi kamu kekuatan batin yang tak ada tolok bandingnya. Pemilik juga akan mampu menundukkan makhluk lain serta dapat menarik kuasa batin dari alam lain. Tapi apa Tok? Tanya Akib. Tapi ilmu ni sangat bahaya. Ia mampu menjadikan pemiliknya tu sesat. Lagi menyesatkan. Tok Siluman Hitam terus menerus terbatuk. Dia tekukkan tangan dia ke mulut. Lepas tu dia tengok kat tangan dia tu dah keluar darah. Dia memang betul-betul menahan sakit. Lihat, seberapa tinggi pun ilmu kita, kita tetap akan merasa mati. Segala ilmu yang kita ada milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan mati itu benar. Tok Siluman Tunggal tersenyum memandang mereka berdua. Keadaan menjadi sunyi sekejap. Tok Siluman Hitam dia termenung jauh je masa tu. Lepas tu kan, seketika lepas tu dia pandang balik semula dekat kedua adik-beradik tu. Hakim, pergi ke kaki bukit Hala ke barat, cari sebuah rumah yang mempunyai sebatang pokok beringin. Dekat depan rumah tu ada pokok tu. Depan rumah tu ada satu masalah yang perlu kamu selesaikan. Hakim diangguk-anggukkan kepala dia. Akib, pergi ke kaki gunung Hala ke arah timur. Cari sebuah rumah
yang mempunyai seorang tua berkaki kudung di sebelah kanan. Kat situ ada masalah yang perlu kamu selesaikan. Akib juga sama dia anggukkan kepala. Ingat, ini adalah ujian terakhir kamu sebelum aku wariskan ilmu terakhirku. Tinggalkan semua amalan kamu kat sini. Pastikan diri kamu kosong sepanjang ujian ini. Hanya seorang saja yang akan dipilih. Ingat tu. Tapi Tok, siapa yang nak jaga Tok dekat sini? Kami tak ada. Biarlah Abang Hakim je yang pergi. Saya tak perlukan pun ilmu tu Tok. Kata Akib. Tok siluman hitam senyum. Pergi. Aku akan tetap dekat sini. Jangan risau. Aku ada ramai sahabat yang boleh jaga aku sepanjang ketiadaan kamu berdua. Pergi. Pergi. Kedua tempat tu perlukan kamu berdua dengan segera. Jangan lupa, solat jangan tinggal sebelum kamu mulakan perjalanan. Dalam perjalanan, semua kamu jangan lupa untuk solat, itu penting. Ingat pesan tu. Mereka dua angguk-angguk. Faham? Sambung cerita pada Shuib. Kami akur dengan apa yang diarahkan oleh guru kami dan kami terus melakukan apa yang disuruh. Dekat kaki gunung, kami bawa haluan masing-masing menuju ke tempat yang telah ditentukan untuk kami. Saya berjalan sehingga 3 hari 3 malam nak jumpakan tempat yang dimaksudkan Tok Guru saya. Memang betul, saya ada jumpa rumah seorang lelaki tua berkaki kudung yang memang tinggal kat situ sebatang kara. Sin dekat rumah lelaki tua yang tinggal tu. Kau nak apa? Tanya tuan rumah, Pak Utih. Pakcik, saya datang nak membantu Pakcik. Jelas Akib. Aku tak perlukan bantuan. Pergi. Pergi. Jerkah Pak Utih. Akib dia cuba berkali-kali. Dia nak cuba juga bagi hikmat. Dia yakin bahawa guru dia tu arahkan dia untuk beri bakti kepada orang tua tu sebab orang tua tu memang tak berupaya. Ada sekali dia dibaling dengan kayu oleh Pak Utih masa cuba nak Pak Utih tu nak halaukan dia pergi, sampai kayu tu memang betul-betul kena dekat kepala dia. Bukan setakat kena korang, malah kepala dia berdarah. Keras betul kepala pakcik ni. Aku tak kira aku akan cuba juga cara lain. Masa tu Akib berfikir sendirian. Akib dia ambil keputusan untuk bermalam dekat pangkal pokok dekat depan rumah dia, pokok yang Tok Guru dia cakap tadi. Setiap hari dia akan keluar cari makan dekat dalam hutan. Lepas tu bila dia jumpa dengan segala makanan tu, dia akan bawakan makanan tu, dibagikan separuh kepada Pak Utih, diletakkan dekat serambi rumah. Seminggu jugalah dia dalam keadaan macam tu. Akib dengan penuh sabar dia layan kerenah Pak Utih. Setiap kali Pak Utih mengesok keluar, dia akan ternampak makanan yang dah ditinggalkan untuk dia. Walaupun keras kepala, Pak Utih tu ambil juga makanan tu tanpa ucapkan terima kasih pun. Bila dia mengerling mata dia ke arah Akib yang berada dekat pangkal pokok tu, dia dapat tengok Akib tu sentiasa pandang ke arah dia dengan senyuman yang manis sambil angkat tangan ke arah Pak Utih. Dia tak endahkan pun senyuman tu, malah dia terus mengesok masuk kembali ke dalam rumah dalam keadaan yang agak sombong. Budak ni dah gila agaknya, kata dia bermonolog sendirian. Pada satu tengah hari tu, Akib dia ada terdengar suara orang memekik dalam rumah tu. Itulah suara Pak Utih. Seolah-olahnya macam Pak Utih tu dalam kesusahan. Jadi Akib dia terus bergegas masuk. Naik ke dalam rumah tu, dia masuk, lepas tu dia bagi bantuan. Dia masa tu dia dapat melihat Pak Utih tu dah tersungkur dari kerusi. Tanpa banyak soal, dia terus papahkan Pak Utih tu untuk duduk semula kat kerusi dia. Dengan sedikit ilmu dia mengurut, dia adalah basic-basic sikit. Dia urutkanlah kaki Pak Utih. Pak Utih dibiarkan je. Kali ni tak marah pula. Dia perhatikan Akib masa Akib tengah ngurut. Dalam hati dia rasa pelik. Kenapalah budak ni tolong aku, kata dia sendiri. Pada waktu masa itulah ego dia runtuh serta-merta. Nama kau siapa nak? Tanya dia lembut, lemah je. Akib pakcik. Akib dia lempar kesenyuman sambil tu diurutkan lagi kaki Pak Utih. Panggil aku Pak Utih. Pak Utih dipalingkan muka dia ke arah Akib. Baik Pak Utih. Akib dia masih juga tersenyum. Tiba-tiba Pak Utih menangis terseduh.
Dia seolah macam tak percaya masih ada lagi orang yang sanggup tolong dia. Akib dibiarkan je Pak Utih tu nak menangis-menangis lah. Dia lepaskan. Dia tak bertanya sebab dia takut Pak Utih akan marah semula dekat dia. Akib, sebelum kau datang, aku dah tak ada semangat nak teruskan hidup. Hidup aku ni dah dilanda pelbagai masalah. Aku ditinggalkan keluarga, anak-anak aku tak hiraukan aku, musuh aku terlalu ramai Akib. Jelas Pak Utih sambil tu ditundukkan kepala dia. Pak Utih, rehatlah dulu. Jangan fikirkan sangat masalah tu. Selagi saya ada kat sini, saya akan bantu Pak Utih ya. Kejap lagi saya akan keluar cari makan. Pak Utih, bolehlah saya masakkan untuk Pak Utih. Kita makan sama-sama ya. Kata Akib masih lagi dalam keadaan tersenyum. Tak lekang senyum di bibir dia. Pak Utih tersenyum walaupun air mata dia masih jatuh berjuraian. Pada malam tu selepas mereka makan malam, mereka berdua berbual lagi dekat serambi rumah. Masa tu hanya ada cahaya pelita yang temankan mereka berdua. Akib tidur dalam rumah malam ni ya. Kata Pak Utih. Akib dianggukkan kepala. Akib, aku ni bukanlah orang yang baik. Dah banyak dosa aku lakukan. Sebab tu aku jadi macam ni. Kamu tengok kaki aku ni. Kaki aku ni dipotong oleh seorang lelaki sebab aku tipu lelaki tu. Kata Pak Utih. Pak Utih, yang lepas tu biarkan lepas. Apa yang Pak Utih patut buat sekarang ni adalah bertaubat. Pak Utih tak perlulah ceritakan segala aib Pak Utih pada saya. Saya ada di sini untuk bantu Pak Utih. Kalau Pak Utih ada sebarang permintaan untuk saya bantu, saya boleh bantu, Pak Utih minta je tolong dengan saya. InsyaAllah saya akan bantu. Jelas Akib, lembut je. Lupa pula aku nak tanya. Akib asal dari mana? Kenapa tiba-tiba datang ke sini? Kita bukan kenal pun. Baru je Akib nak jawab soalan Pak Utih, datang satu suara keras. Bagi salam. Dalam-dalam keras pun. Assalamualaikum. Mereka berdua tersentak terkejut. Setakat ni saja untuk episod kali ni. Apa yang kurang akak minta maaf. Sekali lagi akak bagi tahu apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini yang mana tak elok jangan ikut. Akak ucapkan terima kasih kepada korang kerana sudi follow kepada cerita ni. Bye korang. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk follow lagi. Bye.